Okay, kebanyakan masyarakat Turki ni memang dia tak boleh nak bercakap English. Tapi kalau kita nak tanya jalan tu boleh. Contoh Taksim ke ataupun Hagia Sophia ke, kita sebut lemak-lemak yang dia orang senang faham, maka dia orang akan tahulah macam mana tempat, macam mana jalan ke menuju ke tempat tersebut. Sekarang saya dah sampai dekat Taksim Square. Kalau Taksim Square ni pada waktu malam memang penuh lah kedai. Orang kata Taksim Square ni seperti uptown ataupun downtown Istanbul. Dekat kedai burger, yang mana burger ni macam burger jalanan lah, burger tepi jalan di kawasan Istanbul. Okay, kebanyakan kedai Istanbul yang menjual like kebab, dia ada yang menjual burger yang di steamkan. Tengok, dia hanya steam. Okay, jom kita try burger dia rasa macam mana. Sekarang saya nak try burger dia rasa macam mana. Dia still panas lagi sebab dia memang dibuang kan. Cuma burger ni roti, just dia letakkan daging saja. Roti dan daging. Dia tak ada tambah, dia tak letak bawang dan sebagainya lah. Okay, rasa dia sedap, dia juicy, lembut, roti lembut sangat, daging dia lembut dan daging dia tak terlalu kering. Harga 6 lira, saya rasa berbaloi lah. 6 lira dapat burger macam ni. Cuma dia lebih kepada burger tepi jalan lah. Kalau kat Malaysia dia ada sayur kan, dia ada bawang, ni cuma kosong saja, tapi sedap. Okay, kalau siapa yang nak datang ke kedai ni boleh datang ke Taksim. Kat Taksim ni dia ada 4 ke 5 kedai yang berdekatan yang menjual burger disteamkan. Okey, sekarang saya akan masuk ke dalam kedai yang menjual breakfast Turki. Breakfast Turki di antara benda perkara yang best jugalah untuk kita makan. Okey, jom. Thank you. Osman bak. Thank you. Okay, sekarang kita akan try menu breakfast. Ada tomato, ada bawang, ada lada sikit dan dijadikan sebagai satu kuah. Dia ada. Okay, yang kedua kita ada roti. Roti ni memang menu harian orang Turki lah. Okay, jom kita try. Pertama saya tertarik nak try macam mana kuah dia. Kita rasa masam daripada tomato tu, and then dia tak pedas, but just nice. Try. Roti ni lembut. Bila kita cicah sos yang panas, dia akan jadi makin lembut. Dia sedap lah. Kombinasi antara bawang, tomato and then telur, and then dia tambah cheese sikit untuk bagi pekat. Saya rasa ini antara menu terbaik lah untuk breakfast. Dia tak terlalu berat, dia tak terlalu ringan, dia sedang-sedang je. Okay, untuk setakat ni saya boleh bagi 8/10 untuk menu ni. Dia sedap, tapi kalau tambah garam sikit dia akan jadi makin sedap lah. Dia untuk saya kalau makan tiap-tiap hari dia tak ada masalah sebab dia sedap. Memang dekat kalau dekat Egypt pun dia ada makanan macam ni, tapi dia rasa lain sikit lah. Tapi saya ingat rasa sama, tapi dia ada kelainan dia sendiri. Okay, untuk setakat ni itu je.
Saya akan habiskan dulu dan kita jumpa di tempat yang seterusnya. Okay, sekarang saya akan naik train yang warna kuning pula, line yang warna kuning, yang akan pergi ke kapal atas, iaitu tempat pelabuhan ataupun tempat kapal-kapal melabuh nak pergi ke kawasan Asian ke, situlah tempat dia. Okay, jom naik. Okay, sekarang saya dah sampai dekat kapal atas stesen. Jadi kita perlu berjalan dalam lebih kurang dalam 100 meter untuk sampai ke pelabuhan. Okay, bila kita dah masuk dalam tempat pelabuhan ni, kita akan tunggu. Kita kena tunggu dalam 11.50. Sekarang pukul 11.40. Jadi kita tunggu dalam 10 minit lagi dan kita kena bayar dalam 2,5 lira. Dan amount tu sangat-sangat murah lah. Dan tempat dia macam ni lebih kurang. Dia setiap section tu dia ada ke tempat masing-masing. Dia macam nak fly pula. Yang menariknya, Turki ni ataupun Istanbul ni dia terbelah ataupun terbahagi kepada dua benua lah. Benua pertama benua Europe dan benua kedua adalah benua Asian. Kita tak tahu lagi culture macam mana. Culture dia sama ke ataupun culture dia berbeza. Kita tengok macam mana. Kalau culture sama, maksud dia sama. Kalau culture dia lain-lain, lain lah jawabnya. Okay, jom. Okay, daripada tempat menunggu tadi, kita akan berjalan sikit lah untuk pergi ke kapal yang akan menyeberang ke kawasan Asia. Dia bukan macam ni lah kawasan dia. Dia dah siapkan macam jalan lah. Memang kalau siapa-siapa yang datang first time pun, kalau nak sesat tu susah lah. Boat ni dia ada 2 tingkat. Kapal ni ada 2 tingkat. Tingkat bawah, dalam lah, dan tingkat atas. Tingkat atas ni memang biasa-biasa yang first time lah, macam saya lah akan duduk tingkat atas ni, nak tengok view, nak tengok pemandangan kan. Okay, jom, kapal dah gerak lah. Turki ni dia sharp tau. Bila kalau contoh kapal tu akan gerak 11.50, maka 11.50 lah akan gerak. Macam train tadi, saya tengok train tadi lagi 1 minit lagi akan gerak. Jadi siapa-siapa yang lebih daripada 1 minit memang tak akan dapat masuk lah. Itu yang yang menarik dekat Turki ni. Okay, apa yang saya perasannya bila kita datang ke Istanbul ni ataupun datang ke Turki, dekat sini dia kaya dengan masjid. Dan bukan setakat masjid saya, tapi dia kaya juga dengan orang yang ada dalam masjid, itu makmum dan imam. Maknanya bila masjid tu dilaungkan azan, masyarakat Turki yang Muslim terus akan pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Okay, kalau semua tengok, ni antara masjid yang berdekatan dengan Tasik atau Selat Fosforus. Sebelahnya ada pula masjid. Itu yang menariknya. Kalau kita berjalan dalam 100 meter pula, akan berjumpa pula dengan masjid. Dekat sana. Dekat je. Masjid tu dibuat memang untuk beribadah, bukan hanya untuk pameran lah. Okey, itu di antara bangunan yang masih lagi dikekalkan daripada zaman Byzantine. Ni antara gereja zaman Byzantine, masih lagi dikekalkan. Tapi sekarang dia macam jadi tempat, macam tempat pengajian, tempat ni macam college lah macam tu. Tapi seni bina masih dikekalkan. Okay, sekarang kita akan naik kabel car. Daripada kabel car ni kita akan terus ke puncak. Yang daripada puncak tu kita boleh tengok semualah view, iaitu Istanbul Kota Lama ataupun sebelum zaman Byzantine. Tempat kabel car ni juga ia dekat je dengan Masjid Ayub. Untuk harga kabel car ni saya terkejut jugalah bila tanya. Harga kabel car ni 2.5 lira ataupun 2,5 lira. Dia sama je dengan naik train. Semua public transport 2,5 lira. Jadi antara yang termurah lah untuk travel datang ke sini. Okey, bila kita naik sampai ke atas ni, memang total kita akan nampak view-view kawasan
Istanbul, Turki. Memang kebanyakan dia adalah masjid, kebanyakan adalah kota-kota yang lama. Okay, jom kita lain view dulu. Kalau perasan dekat belakang ni, kita akan nampak kota lama, kota yang daripada Byzantine, yang sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih tu. Kalau perasan tu, nampak tak jabatan tu? Jabatan tu lah, sebelum jabatan tu adalah kota lama. Selepas daripada jabatan tu, ni adalah bahagian luar lah, bahagian luar kota Constantinople pada zaman tu. And then ni antara laluan, ni perasan tak, laluan dari sini sampailah sini. Laluan iaitu laluan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk takluk Constantinople. Sebab selat Bosphorus pada ketika itu dah dirantai, dah diletak rantai oleh kerajaan Romawi. Jadi jadi Sultan Muhammad Al-Fatih daripada sana dia angkut 70 buah daripada sana 70 buah kapal angkut daripada daratan sampailah dalam Golden Hall ni daripada sini.